استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه ونصاره ونبع بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إذا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزل إذا شئت سهلا. يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Para hadirin sekalian, kita fokus sikit malam ini berkenaan dengan ancaman ideologi ciptaan manusia. Di situ pasal ideologi, fahaman-fahaman, pemikiran-pemikiran yang ada sekeliling kita yang sudah tentu ingin menghancurkan Islam. Baik, agama kita Islam telah sempurna setelah mana Nabi kita Muhammad SAW wafat. Maka telah lengkaplah amanah yang Allah arahkan Nabi sampaikan kepada kita. Dengan itu sempurna Islam. Ayat yang berkaitan dengan perkara ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku sempurnakan ke atas kamu nikmatku dan aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Maka wajib ke atas kita sekalian menerima Islam sebagaimana yang telah diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW, tanpa kita memotongnya, mengeraknya sehingga hudung habis Islam itu sebagaimana yang ada sekarang ini. Maka kita banyak kekurangannya. Akhir sekali menyebabkan kita sendiri susah. Bila kita tak pegang Islam sebagaimana diturunkan, maka kehidupan kita ni akan merana lah. Ada kekurangan di situ, kekurangan di sini, tak celah. Baik, Islam agama yang dikeluarkan oleh Allah kepada kita ini dipanggil ad-din, di mana ad-din iaitu Nabi itu mempunyai usul i'tiqadiyah dan juga hukum hakam ibadah dan hukum hakam akhlak dan juga tasyri'iyah, hukum undang-undang. Maka semua perkara Islam telah bincangkan dan lengkap dalam Islam itu. Atas dasar itu, musuh-musuh Islam dicuba sedaya upaya. Sesuatu yang cantik, yang indah ini memang dia akan banyak musuhnya. Dia akan sepakat sama-sama mereka untuk menghancurkan Islam dengan memunculkan berbagai nama, berbagai jenama agar umat Islam terpengaruh dan terikut dengan ajaran-ajaran tersebut. Baik, kalau kita pergi dengan lebih dalam lagi, dari segi akidah sendiri ataupun agama ni, dulu agama terbagi kepada dua. Satu dipanggil agama samawi, yang kedua agama wad'i. Agama samawi, agama langit, itu agama Islam, agama Kristian dan agama Yahudi. Dia berbeza dengan agama wad'i. Agama wad'i, agama ciptaan manusia, macam agama Hindu, agama Buddha. Dan perbezaan antara dua-dua perkara ini penting bagi kita. Kenapa ahli ulama bahagikan agama kepada dua tadi? Sebab di hukum hakam yang berbeza, terlalu banyak bidangnya. Katakanlah pasal pemakanan, kita tidak dibenarkan makan sembelihan orang yang kafir ataupun yang jenis agama wad'i. Tapi kalau agama samawi, ahli kitab, kita boleh makan makanan mereka yang disembelih oleh mereka. Itu penelitian yang panjang lebar, sama ada tahu itu masalah lain. Yang penting dalam nas menyebut bahawa kita dibenarkan makan makanan yang disembelih oleh mereka. Begitu juga kita boleh berkahwin dengan perempuan mereka. Tapi tak boleh kita berkahwin dengan perempuan agama wad'i. Baik, dari segi berhujah pun sama. Dari segi logik agamanya, agama-agama yang jenis wad'i ini senang kita nak berhujah dengan mereka. Kalau sudah tentu tidak masuk akal. Dari jenis bilangan Tuhannya atau bentuk Tuhannya, batu dan seumpamanya. Tapi agama yang samawi ini dia hampir sama dengan kita. Mereka percaya pada Allah, percaya kepada hari akhirat, hari kebangkitan semula, adanya malaikat, adanya para nabi. Mereka percaya. Cuma bila turun Nabi kita Muhammad SAW, telah dihapuskan, dimasukkan semua agama ini yang mesti ikut Islam. Dan apa yang ada sekarang juga menyeleweng, dan mereka telah ubah suai agama mereka itu, bukan sebagaimana yang asal dulu. Baik, selain daripada agama wad'i tadi, kita berdepan dengan sistem-sistem dan juga ideologi-ideologi yang sentiasa mengganggu kita. Contoh dalam sistem ekonomi, kita ada sistem sosialisme, sistem kapitalisme yang menguasai seluruh dunia hari ini.
yang menyebabkan kita bermasalah dalam sistem ekonomi, sentiasa inginkan keuntungan, menyebabkan jurang antara orang miskin dan orang kaya terlalu jauh. Berkenaan dengan ideologi ciptaan manusia, kita berdepan dengan sekularisme, liberalisme, humanisme, nasionalisme, feminisme dan macam-macam mama lagi, terlalu banyak. Nanti kita akan sebutkan di kesempatan masa ni dengan ajaran-ajaran mereka. Baik. Di samping yang kita berdepan dengan musuh-musuh yang luar ini, kita jangan lupa kita juga bermasalah dengan musuh-musuh dari dalam, yang kita panggil ajaran-ajaran yang sesat. Kalau kita nak berhujah dengan golongan yang feminisme atau sekularisme, mereka menggunakan akal yang waras untuk berdepan dengan kita. Ada ulama terpaksa mencari hujah untuk melawan mereka, mana lebih dalam sikitlah. Tapi yang sedihnya, ajaran-ajaran yang menyeleweng dalam Islam ini sendiri ini kan itu tidak logik pada akal. Tapi kenapa ramai di kalangan umat Islam sendiri terpengaruh dengan ajaran mereka, sedangkan tak logik azab? Katakanlah apa? Ada yang mengaku jadi Tuhan. Tuan Harun contohnya, ada pengikutnya, ramai pengikutnya, kaya raya dia punya ketua Tuhan Harun. Ada yang mengaku jadi Nabi, percaya. Dia jadi wali itu tak payah cerita lah, yang mengaku jadi wali, mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Tuhan, masyarakat kita boleh percaya. Kita nak kata apa? Apakah hujah, apakah ilmu di sebalik itu yang mereka guna pakai menyebabkan kita terpengaruh? Boleh jadilah antaranya mereka menunjukkan kehebatan mereka dari segi boleh buat benda pelik, benda ajaib yang dibuat oleh guru-guru mereka ini, menyebabkan orang terpengaruh. Dan bagi kita yang belajar, yang sudah lama terlibat dalam dunia pengajian keagamaan ini, kita kena pegang dengan satu kaedah, kebenaran seseorang itu bukan boleh tunjuk dengan buat perkara yang pelik, bukan begitu. Itu dia punya kaedahnya. Kebenaran seseorang itu bukan dengan cara dia boleh buat benda pelik. Itu yang tidak faham masyarakat kita. Nak tahu benar tak benar seseorang itu bergantung kepada dia ikut Quran dan Sunnah ataupun tidak. Itu saja. Kalau dia ikut Quran dan Sunnah Nabi, walaupun dia tak boleh buat benda pelik pun dia betul. Jadi kalau dia boleh buat benda pelik pula dan dia ikut Sunnah, insya-Allah itu karamah sungguh. Ini wali sungguh saja. Ini masalah masyarakat kita ni. Dia tak tengok dah yang ikut Sunnah, tak ikut Sunnah, yang dia ikutnya boleh buat benda pelik, sudah. Mereka akan rasa selalu lah, ni guru lah ni, wali sungguh lah ni, mungkin di taraf Nabi ke taraf yang lebih tinggi lagi tu. Itu ramai yang terpengaruh. Tengok macam ajaran-ajaran mereka, masyarakat kita boleh terpengaruh. Saya pernah dengan seorang pelajar saya tanya, Ustaz boleh masuk ke tidak ajaran guru saya ni Ustaz? Saya kata, ajaran apa? Ajaran dia ajar kita sembahyang puasa macam biasa. Kalau gitu betul lah tu. Kalau setakat puasa macam kita nak buat, sembahyang berzikir macam kita nak buat, okey lah. Tapi saya tidak tahu di sana kalau dia ajar cara yang lain yang kamu belum cerita pada saya, ataupun guru agama belum ajar kamu. Ustaz ni betul ke tak betul ajaran saya ni Ustaz? Ustaz kena buat keputusan yang utama, boleh masuk tak boleh masuk. Kata saya mana tahu. Kalau dia ajar kamu macam sekarang ni, sembahyang puasa macam kita nak tengok, yang kita nak saksikan, insya-Allah betul. Tapi kalau belakang ada ajaran lain yang belum diajar kepada kamu, okey salah. Ustaz sekali salah, sekali betul mana tak? Macam mana ni? Dia pening, saya pun pening juga. Baik. Macam ni dah, kalau tak boleh nak cerita panjang lebarnya. Cerita pasal guru kau. Guru saya hebat lah Ustaz. Saya balik ke Johor tu, dengar apa saya buat apa tengah jalan, semua dia tahu. Kasyah guru saya. Saya kata, itu bukan bukti kebenaran guru kau. Kenapa boleh buat benda pelik? Dari kamu bukti boleh buat benda pelik, adakah dia tu wali? Cerita lain. Ada satu pelik Ustaz, apa benda? Dia suka tikam nombor ekor. Dia dengan abang dia, orang kanan dia. Kata ni saya nak tahu. Kau pernah tanya dia kenapa tikam nombor ekor? Pernah tanya, apa dia jawab? Dia kata, Allah jadikan kita ni dan selain daripada kita itu untuk kita. Kita kena beribadah kepada Allah selain daripada kita ni untuk kita. Jadi senang nak jadi kaya ni tikam nombor ekor. Yang saya buat ni, itu saya dengan Tuhan. Yang kamu kena ikut ajaran saya, itu. Saya kata kalau begitu guru kamu sesat. Mana boleh seorang guru yang mursyid darah wadi tikam nombor ekor, kan benda basic sangat-sangat. Selekih-lekih ustaz pun tak akan katalah halal tikam nombor ekor. Dia seorang guru yang mursyid, yang ada pengikut yang boleh buat karamah pula tikam nombor ekor. Itu satu ajaran yang sesat. Itu contoh, banyak lagi lah yang menjadi
menjadi memerangkap masyarakat kita untuk ikut dan sesuatu ajaran itu. Baik. Yang ini kita bermasalah. Apatah lagi yang jenis yang ideologi tadi. Yang tadi memang sekali fikirnya masuk akal sekali fikirnya. Jadi kita banyak kali barulah rupanya salah juga. Contoh mudah saja. Saya boleh kata aurat. Macam mana kita nak tentukan aurat wanita ni mana satu? Dia kata wuduk lah. Auratnya wuduk. Jadi bila kita ambil wuduk kan wajib kita kena basuh kepala. Jadi kalau perempuan kepala dia ke aurat, macam mana perempuan basuh kepala? Kan susah ya kalau kau ramai nak buka aurat pula. Ini menentukan bahawa wuduk itu menentukan kawasan aurat. Maka kepala bukan aurat. Kamu bukan aurat. Tak apa dia dah pun. Payah juga nak jawab kan. Mencari jalan lain-lain. Tapi logik pada akal. Mereka kata azab kubur tidak ada. Azab kubur tidak ada. Kenapa tidak ada? Kan jasad dah bercerai dengan roh. Roh dan jasad sudah tidak ada lagi. Sakit apa? Mana sakit? Pukullah macam mana sekalipun jenazah ataupun mayat tu kan. Tak sakit apa? Dia tak kata apa lah dia. Tak ada guna. Situ dia perginya. Lagipun dia buat satu perbandingan. Katakanlah macam ni. Seorang yang kesalahan dia bunuh juga di zaman Nabi Adam. Dia bunuh. Mati dia. Dia kena hukum dalam kubur. Diazab dalam kubur. Dan tempoh berapa ribu tahun. Dan sampai kiamat tu kan. Seorang lagi juga kesalahan yang sama. Bunuh orang di akhir zaman. Dia bunuh orang sejak masuk kubur kiamat. Kan tidak adil. Kesalahan yang sama diazab dalam kubur. Orang zaman Nabi Adam tak tahu berapa ribu tahun. Berapa puluh tahun tak tahu. Tetapi yang mati di hujung zaman, di akhir zaman sekejap je. Lepas tu kiamat. Tak adil lah. Yang terdasar itu mereka kata azab kubur tidak ada. Macam mana berakalnya mereka? Rasional. Memang ada jawapannya. Ulama alim tapi kita terpangkat. Bila kita tidak ada hujah-hujah. Baik. Kita ambil gerakan modernisme contohnya. Mereka berpegang kepada kepercayaan masyarakat perlu dibebaskan daripada tradisi yang dimonopoli oleh penguasa agama. Sejak sekian lama dah kita ni, masyarakat kita dipegang bahawa dalam bab agamanya ahli ulama lah yang mempunyai autoritinya untuk bincang, untuk memberi hukum dan menjawab pandangan-pandangan dalam bentuk keagamaan. Bukan orang awam, mereka kata itu sama. Sudah lama dah kita ditipu oleh ahli ulama. Ahli ulama ni menipu juga. Menipu kita semua selama ini. Yang menyusahkan kita sama ahli ulama lah. Sebenarnya Islam tidaklah seberat ini. Islam ni mudah dia Islam. Ini itu tak boleh, ini tak boleh. Ahli ulama yang menipu kita. Dia kata begitu. Tidakkah orang yang paling amanah sekali, yang paling takutkan Allah, ahli ulama, bukan ustaz-ustaz rendah-rendah yang hebat-hebat tu, termasuk saya nya. Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Muqtabar, Imam Nawawi, Imam Ghazali rahimahullah. Mereka sudah tentulah orang yang paling rapat, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling takutkan Allah. Nak harapkan kita amanah tu kepada kita, mungkin tak bergerak semacam sekarang ni. Yang kita ni boleh Islam, berada dalam keadaan Islam yang selamat di kalangan mereka yang bawa Islam itu dan sampai kepada kita. Tiba-tiba kita hari ini nak menyalahkan mereka, nak menyesatkan mereka. Baik. Sekularisme, fahaman yang memisahkan urusan keduniaan dengan urusan agama. Mereka nak pisahkan. Kalaulah boleh Islam tu boleh, tak ada masalah sangat, tetapi tak bolehlah masuk dalam bab keduniaan. Agama-agama lah. Yang dunia-dunia kenapa nak masuk campur? Nak bincang pasal Islam kat masjid sudahlah. Kat masjid macam ni, cerita dah pasal Islam, tak ada masalah. Ataupun ketika musim Ramadan, cerita dah pasal Islam. Nak cerita apa pun, musim Ramadan di Mekah, Islam lah. Harta pusaka, cerita dah pasal Islam. Pasal nikah kahwin, pasal zakat, okey lah. Tapi dalam bab-bab yang lain, jangan cerita pasal Islam, jangan masuk campur lah. Dalam bab politik, apa kena mula dengan Islam dalam bab politik? Dalam bab ekonomi, biarlah bebas. Dalam bab ekonomi barulah kita maju. Kalau itu agama, itu Islam tak maju kita. Dalam bab sosial, kenapa nak masuk campur dengan Islam? Dia bebas, kita nak bergaul ke, nak berjoget ke, nak menari ke, tak pudanglah. Nak bercampur dengan siapa pun. Jangan masuk Islam di sini. Masuk juga hiburan. Mesti bebas daripada pokongan Islam. Yang kita selama ini terkongkong Islam yang mengkong kita ni. Itu tak boleh buat, bebas. Kalau orang akan bantah, itu yang buat maksiat tu. Kalau nak protes,
Banyak sangat tak boleh. Cuma bebaskan. Lama-lama orang jadi baik lah. Mereka fikir begitu. Jadi undang-undang yang ketat yang buat Islam menyebabkan umat di sini akan berbantah. Sebab tu mereka buat maksiat. Cara inilah kita bebaskan mereka. Buatlah apa saja. Lama-lama mereka akan boring. Jadi baik. Tu ke begitu tu. Itu logik akal mereka. Begitu dengan sukan. Apa kata Islam dengan sukan? Nak sukan pun nak cerita pasal Islam. Tak payahlah Islam masuk campur dalam bab sukan. Itu mereka nak begitu. Pisahkan antara dunia akhirat. Kehidupan dan agama berpisah, tak boleh masuk campur. Baik. Kita faham kenapakah kita mesti masuk campur. Sebagai orang dah belajar kan, setiap pergerakan kita kena dia ada rasa dan pahala. Ada hal sebab tu Islam kena masuk. Islam mesti masuk campur dalam politik, Islam mesti campur dalam ekonomi, dalam sistem sosial, dalam hiburan, dalam sukan, dalam apa jua pun apa yang kita buat. Islam mesti masuk campur sebab dia ada dosa dan pahala. Kita nak masuk syurga kan nak masuk neraka. Kita boleh masuk syurga dengan cara politik, juga boleh dengan cara politik. Kita boleh masuk syurga dengan cara ekonomi dan boleh juga masuk neraka dengan cara ekonomi. Begitu juga dengan sosial, dengan hiburan, dengan sukan. Boleh masuk syurga, boleh masuk neraka. Pilih yang mana satu kita nak. Dan kalau kita nak masuk syurga, mesti dapat Islam masuk di situ. Dia ada halalnya, ada haramnya dalam bab ekonomi, dalam bab politik, dalam bab hiburan. Sebab itu mesti Islam lebih tinggi daripada sekali-kalanya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Baik, dalam liberalisme, adalah pemikiran yang bertujuan untuk meningkat kebebasan yang diberi kepada individu. Yang ini bebas, born to be free. Kita dah hidup bebas, tak ada ikatan dengan apa pun, termasuk agama, termasuk undang-undang. Bebas kepada bebas. Dan kata kebebasan kepada individu tanpa sekatan atau sekatan yang paling minimal dalam apa juga perkara ekonomi, dalam politik, dalam perundangan sosial dan apa juga. Kalau boleh bebas, tapi kalau nak sekat sikit, okey. Kita faham mereka. Mereka punya gagasan mereka. Individu lebih penting daripada masyarakat. Dia berdosa. Mereka pentingkan individu daripada masyarakat. Yang Islam mengajar kita, masyarakat lebih utama daripada individu. Sebab itulah penjenayah ni, kita belajar dalam bab jenayah. Kenapa dalam bab jenayah, bila kita nak hukum penjenayah, kita kena hukum di khalayak ramai. Yang ni barat tidak setuju. Berlalu semua tidak setuju. Kita kalau nak hukum penjenayah sekali pun mesti hukum dalam penjara. Dia orang tak nampak. Kenapa? Kerana kita nak jaga sifat malu. Nanti dia malu. Sialah dia. Nanti kita malukan dia di khalayak ramai. Baik, bila kita hukum apa yang kita nak? Satu yang kita nak hukum dia, mengajar dia. Satu. Yang kedua, apa benda kita nak? Tidakkah kita nak menjadi pedoman kepada masyarakat umum? Jangan buat macam ni. Kalau buat macam ni akan kena hukuman yang sama. Jadi, yang mana satu hukuman yang paling sesuai? Kalau kita sebab dalam penjara contohnya, okey, dia penjenayah tadi dapat pengajaran, tapi orang ramai mana dapat pengajaran? Sedar-sedar dah kena sebab dah dia, dah kena pancung dah. Atau dah kena hukum bunuh, kena sekat tangan. Kita mesti lihat sendiri. Jadi kalau kita sebab dalam penjara, dia tak malu, tapi kita tak dapat iktibar. Kita sebab dia di khalayak ramai, dia malu dan kita dapat iktibar. Mana dia utama? Nak jaga hati penjenayah, kan nak jaga akhlak masyarakat umum. Sudah tentulah nak jaga kepentingan awal lebih utama daripada nak jaga penjenayah. Buat apa jaga penjenayah? Itu hukum bagi dia. Ini pemikiran barat yang cuba memperdaya kita semua dan mereka telah berjaya. Dalam bab ini mereka berjaya semua. Mana ada di dalam negara kita khususnya dan kebanyakan negara dunia yang lain, bila hukum penjenayah, hukum di khalayak mana melainkan setengah negara umat Islam seperti Saudi. Saudi mereka buat sungguh di khalayak ramai. Contoh nak pancung kepala khalayak ramai, nak sebab di khalayak ramai. Cuma saya tak sempat dah duduk 5 tahun pun di sana pun tak sempat. Mungkin Allah tak takdirkan saya dapat melihatnya. Saya ni memang nak sangat, khususnya hukuman pancung, nak tengok sangat-sangat. Macam mana dibuatnya pelaksanaan itu, tetapi tak ada rezeki. Kawan-kawan saya ada yang dapat melihatnya. Baik.
Individu wujud kerana masyarakat wujud untuk individu. Ini bebas daripada nilai-nilai agama, tak ada kaitan dengan agama. Mereka nak pegang kepada hak asasi manusia. Dia adalah piagam PBB, kan dia adalah nombor sekian itu hak asasi manusia. Dari sini timbulnya demokrasi. Dia akan buat apa benda keputusan itu dia bukan ikut agama tapi ikut kehendak rakyat, ikut majoriti. Ini bahayanya sistem demokrasi yang dipopularkan oleh Yahudi memakat kita semua. Dia kira ikut sokongan. Kalau ramai suka, betul lah dia, walaupun benda itu salah sebenarnya, walaupun haram sekali itu. Kita juga sebaliknya, dia ikut undian, dia ikut sokongan, SMS. Kalau menang, kalau masalah bola, masalah hiburan, tak apa nak SMS tu nak undi, tak ada masalah. Tapi kalau halal, mana boleh undi? Benda haram, walaupun semua orang setuju, dia tak haram. Benda boleh, walaupun semua orang kata, memang dia boleh, walaupun semua orang kata tak haram. Tapi mereka nak begitu, mereka nak ikut pandangan orang, bukan ikut agama. Baik, sikit lagi. 2 minit. Feminisme macam dia punya gagasan ataupun pandangan mereka banyaklah. Antara mereka nak kesetaraan gender. Semuanya sama sahaja. Ahli ulama yang mengajar sama ini beza antara lelaki dan perempuan. Tipu dia kata. Semuanya sama sahaja, tak ada beza. Kalau perempuan itu bekerja di rumah, suami pun mesti bekerja di rumah. Kalau suami itu bekerja di luar, perempuan juga, isteri juga bekerja di luar, sama sahaja. Sama ni kita diajar oleh ahli ulama, isteri itu, ibu itu menteri dalam negeri dan suami adalah Perdana Menteri. Mereka kata tidak, semua sama Perdana Menteri, tak ada siapa yang lebih. Dalam bab apa pun, dalam bab hak, dalam bab tanggungjawab, semua sama, tak ada beza antara dua-dua. Baik. Nak sama macam mana tubuh badan kita pun, dari segi pemikiran, dari segi emosi, tidak sama Tuhan buat. Mereka tugas kita berbeza. Cuma tengok sifat kita. Orang lelaki kan kuat, perempuan bukan lemah, tak sekuat lelaki. Kan lelaki kan dia jenis semangat ataupun kuat semangat. Perempuan emosional, sikit-sikit menangis kuat-kuat, sikit-sikit menangis kuat-kuat. Apa lagi? Perempuan kedekut, lelaki pemurah. Ada yang nak marah, dia dah sabar dulu. Ada yang nak marah. Contoh yang lain, pandangan jauh. Laki-laki pandangan jauh, perempuan tidaklah jauh laki-laki. Mungkin saya tak takut, saya tak sempat dulu, dia salah faham. Contoh pandangan jauh kan. Macam mana kalau dulu tu pandangan jauh? Kan jadi masalah. Kalau dua pandangan jauh, macam mana? Dulu pergi supermarket, suami pergi tengok screwdriver, isteri pergi tengok pam basikal. Contoh ni, balik rumah lapar bayang masak nasi, Allah tak beli beras bang. Dah semua pandangan jauh. Tak pernah buat ITC pun dah beli. Tayar basikal beli, pam basikal beli. Kan masalah itu. Lepas tu perempuan dia tahu gula tak ada, beras tak ada, cukup tak alat-alat kakak dapur, dia tahu itu. Suami tak tahu. Kebiasaan begitulah. Sama kedekut tak kedekut kan. Macam kalau dua pemurah, apa jadi? Nanti kalau minta di rumah, pakcik, kakak, kami ni satuan anak yatim yang minta di rumah sikit, nak beli perabot. Suami pemurah. Saya boleh beli perabot saya, tak ada masalah. Tanya orang rumah, yang sebenarnya orang minta dia beli perabot, kita bagi perabot kita. Isteri juga purah, bagi. Habislah kakak dalam rumah. Kalau dua kedekut, masalah juga. Bila pemurah seorang kedekut seorang kan terjaga barang-barangnya. Suami mungkin bersedekah dengan kadar yang tertentunya, barang-barang itu terjaga. Macam mana dua tu jadi kuat, makan dua-dua. Itu masalah juga. Ingat tak bergaduh ke rumah sana? Kalau bergaduh ke, suami tampar dia tangga je, dia tampar balik suami dia. Dah tu berkata, macam mana pula kalau dua-dua emosional? Dua-dua jenis menangis. Kalau dua-dua bergaduh, dua-dua menangis kuat-kuat. Sekarang siapa nak bujuk siapa dia? Siapa nak bujuk siapa? Anak tu kan bujuk pula lah. Abah jangan menangis, abah jangan menangis abah. Anak tu kan bujuk. Tapi bila keras seorang, emosional seorang, menangis tu, suami tak akan tampar lagi, tak akan masak. Itu senjata dia. Kalau suami tampar dan isteri sedang menangis, itu bukan suami, itu jin. Mana boleh isteri dah menangis, nak tampar, nak terajang lagi, itu bukan suami. Sebenarnya kalau lelaki dipujuk-pujuk sebab itu, saya tak ada masa panjang untuk menguraikannya. Kita boleh lain ketika ni. Sebab itu tugasnya berbeza, tak sama.
Adalah yang sama tapi banyak yang berbeza. Tengok kahwin saja berbeza. Cerai saja berbeza. Macam mana kalau diberi kepada hak cerai kepada isteri? Macam mana? 1000 kali suami kena cerai. Balik lewat sikit, saya cerai abang. Balik lewat sikit. Silap beli. Suami, isteri suruh beli nasi gab, beli nasi lemak. Saya cerai abang. Sebab tu diberi kepada isteri suami. Mana payah sikit lah. Untuk menceraikan. Dan isteri boleh nak minta cerai, tapi di mahkamah boleh. Prosedur itu payah. Kerana emosionalnya tadi. Kerana sifat emosional itu. Islam telah meletakkan dengan cara yang adilnya. Dia beri apa? Kenapa hari ini kita minta supaya sama rata dan semua kahwin? Itu tidak betul. Tak logik. Nak kahwin tak boleh dah. Kalau gitu, kalau lelaki boleh kahwin 4, perempuan boleh kahwin 4 juga. Mana boleh? Boleh kahwin 4. Kata logik padang. Kalau begitu. Jadi kita orang sekalian, terlalu banyak pemikiran yang tersasar dengan ajaran sebenar. Sama ada golongan yang sesat, yang disebutkan tadi, ataupun ideologi yang menyeleweng, yang moden ini. Dan kita akan memasak dua-dua sekali. Dan kita minta kita berjalan betul-betul di atas dasar yang betulnya. Ini kena belajar. Kena datang belajar kat masjid, kat surau mana-mana, berguru. Dan kita akan tahu jalan kita yang lalu ni betul ataupun tidak. Itu tak bincang pasal syiah lagi ke ajaran yang sesat yang lain. Mana yang cabang-cabang yang akan kita hadapi melalui pemikiran-pemikiran yang menyeleweng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.